TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Alright, sambil-sambil anda makan juadah Hari Raya ni, sambil-sambil itu bolehlah kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini dalam subjek Sains Rumah Tangga. Okey, tapi murid-murid, raya-raya juga, tapi jangan lupa kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa kita pakai cecair pembasmi kuman. Alright, kita nak tengok siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Di studio kita bersama dengan Cikgu Nik Suhaila. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Ni nak panggil Cikgu Nik ke nak panggil Cikgu Suhaila? Biasanya kat sekolah murid-murid panggil Cikgu Nik, kawan-kawan panggil Cikgu Nik. Okey, nama glamour Cikgu Nik. Okey. Alright Cikgu, subjek kita pada hari ini adalah subjek Sains Rumah Tangga. Ya, betul. Maklumlah hari raya ni Cikgu kan. Kita mestilah kena pandai dalam rumah tangga, nak kena kemas rumah, nak kena beradab sopan santun ketika hari raya ni Cikgu, ya, betul? Ya, betul. Tak semestinya perempuan yang buat. Tak sebenarnya perempuan? Lelaki pun ada kena buat. Lelaki pun ada juga Ya, betul. Okey, terkena pula saya hari ini kan. Tapi sebelum tu Cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okey, silakan boleh. Cikgu. Alright. Tambah pula hari raya ni Cikgu Kena pula subjek kita. Saya pula. Baik, bila kita dah pakai cecair pembasmi kuman ni Cikgu, barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Gitu. Tapi jangan buang rata-rata. Pastikan letak dalam bekas yang disediakan. Macam kita ada plastik ni Cikgu. Kita letak dalam plastik kita. Okey Cikgu. Saya suka subjek kita hari ini Cikgu Subjek pilihan Cikgu Subjek pilihan elektif. Tapi Cikgu, murid-murid kita di rumah sana, dia nak tahu juga subjek sains rumah tangga ni sebenarnya untuk orang yang nak kahwin dah ke macam mana ni Cikgu? Dengan rumah tangga ni kan? Silakan Cikgu. Okey, subjek sains rumah tangga ni tak semestinya untuk perempuan. Okey. Dia lelaki pun ada. Macam saya tahun ni first batch murid lelaki yang mengambil sains rumah tangga. Wow. So adalah 5 orang calon. So hari ini pun saya ada menjemput mereka untuk menyertai kita. Apa kata Cikgu, kita jemput mereka masuk nak? Boleh. Mereka pun dah bersedia di luar rumah ni Cikgu, nak masuk rumah kita untuk kita beraya Cikgu. Betul. Kita jemput mereka. Adakah mereka dah bersedia ni? Silakan jemput masuk. Alright Cikgu. Kita ada yang pertama, Nur Afika. Boleh kenalkan diri sikit tak? Tapi pakaian dia matching dengan saya. Sama-sama biru Cikgu. Pengawal sekolah. Pengawal sekolah? Ya, okey. Ingatkan baju raya. Silakan Nur Afika. Okey, boleh kenalkan diri kan? Boleh kenalkan diri tak? Afika, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Syafika Muhammad Sajari. Okey. Saya dari sekolah SMK Sejangkang Jaya. Wow, okey, seterusnya Nur Kristina, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Kristina Nabila Mutina Zaidi. Saya dari SMK Sejangkang Jaya. Okey, Zarif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zarif Aklan bin Amansar daripada SMK Sejangkang Jaya. Alright, seterusnya kita ada Zack. Assalamualaikum, nama saya Iman Aiman bin Ahmad Zukiman. Saya dari SMK Sejangkang Jaya. Alright, seterusnya Fayyad. Assalamualaikum, saya Muhammad Farid bin Azman dari sekolah SMK Sejangkang Jaya. Alright, dan terakhir kita ada Najwa, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Nur Najwa. Saya dari SMK Sejangkang Jaya. Tu nampak Najwa senyum je kan. Ni mesti dah lepas makan rendang, ketupat, kuih raya. Semua penuh atas meja Cikgu. Betul lah. Cikgu tengok cantik-cantik ni baju raya ke Cikgu?
Lebih kurang lah sebab tak beraya sangat kan tahun ni, so kita just simple sahaja. Wow, sebab apa? Biasa orang kata orang perempuan ni hari-hari baju raya cikgu. Yelah, tambah-tambah cikgu kan kena sentiasa menarik minat murid untuk belajar. Wow, inilah orang kata cikgu punya orang kata apa? Untuk demi murid-murid. Demi murid-murid sanggup hari-hari beli baju raya kan. Agak-agak besar manalah almari cikgu tu. Tapi cikgu, kita akan belajar selepas ini sains rumah tangga. Murid-murid jangan ke mana-mana. Walaupun sains rumah tangga semua kena belajar, lelaki ke perempuan. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Topik yang saya suka dalam subjek S1 ialah masakan kerana saya suka mencuba resepi yang baru. Manakala topik yang susah pada saya ialah jahitan. Saya yakin dan dapat mempelajari sesuatu yang baru. Kepada rakan-rakan yang mengambil SPM 2021, saya mengucapkan tahniah dan all the best. Belajarlah bersungguh-sungguh. Tajuk S1 yang saya sukai adalah menjahit kerana saya dapat mempelajari tentang jahitan baju. Manakala topik yang sukar bagi saya fahami adalah untuk mengendali mesin jahit. Dan akhir kata daripada saya, good luck untuk calon-calon SPM 2021 dan semoga berjaya dalam SPM tahun ini. Tajuk S1 yang saya sukai adalah memasak kerana saya dapat mempelajari resepi baru. Manakala tajuk yang sukar saya fahami adalah makanan dan permakanan kerana saya baru mempelajarinya. Kepada calon-calon SPM 2021, saya ingin mendoakan anda good luck, all the best dan tenang menjawab peperiksaan ini. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Tadi murid kita ada sebut cikgu, dia kata dia suka subjek ni sebab boleh belajar memasak cikgu. Ya, betul. Saya pun suka sangat cikgu. Saya suka makan cikgu. Suka makan. Boleh Semua juga? orang suka makan. Semua orang suka makan. Alright, murid-murid. Sambil-sambil anda berhari raya tu kan, boleh join kelas kita pada hari ini. Sekejap je, kelas kita penting dalam subjek kita pada hari ini, sains rumah tangga dalam bab yang cukup menarik, cikgu, pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Anda pun berada dekat kediaman masing-masing kan? So, kita nak dapatkan ilmu daripada cikgu pada hari ini. Jadi murid-murid, macam mana? Dah bersedia belum? Dah bersedia? Tunjuk good sikit. Alright. Okey cikgu, mereka dah bersedia cikgu? Ya. Jadi tanpa buang masa lagi, silakan cikgu untuk kita mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan subjek sains rumah tangga. Okey, dalam silibus yang tampat mengandungi ada 5 bab. Bab yang pertama ialah kerja sepasukan. Bab yang kedua pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Bab ketiga pakaian dan jahitan. Bab yang keempat makanan dan pemakanan. Dan bab yang kelima perniagaan dan keusahawanan. So hari ini yang saya akan terangkan adalah bab 1 dan bab 2 sahaja. Okey cikgu. Okey, so kita teruskan. Okey, dalam bab 1 ada 3 pembahagian dia. Yang pertama ialah organisasi kerja. Yang kedua, semangat kerja sepasukan. Dan yang ketiga, peningkatan kendiri. Manakala dalam bab 2 pula, mengandungi pengurusan sumber keluarga, pengurusan sumber kewangan keluarga, pengurusan konflik dalam keluarga, pengurusan tempat kediaman. Okey, ini semua berkaitan dengan dia punya silibus tingkatan 4. Okey, kita masuk satu persatu. Alright. Saya Macam pun Aiman, tertanya-tanya juga cikgu, kerja sepasukan ni apa dia sebenarnya kan? Itulah, baru nak tanya. Pernah dengar tak organisasi kerja? Organisasi kerja, organisasi sekolah pernah lah cikgu. Kan? Dia sama sahaja. Okey. Cuma dia namakan lain sedikit lah. Okey. So, organisasi kerja, apa yang ada dalam organisasi kerja? Okey, dia ada matlamat organisasi. Okey, matlamat organisasi ni bertujuan untuk menetapkan matlamat yang jelas
Okey, membina carta organisasi. Betul lah macam Aiman cakap tadi. Membahagikan tugasan dan menetapkan masa tugasan. Membahagikan tugas cikgu Ya, tu yang penting. Sebab kalau kita letakkan kepada seorang, so terbeban. Bila kita letak ramai orang pembahagian tugas, maka kerja kita hasilnya akan lebih baik. Sebab Betul, masing-masing menyumbangkan idea kan. Maknanya apa yang penting cikgu? Kerja sama. Pandai. Okey cikgu. Okey, yang kedua, elemen yang terlibat dalam organisasi. Okey, seperti jawatan kuasa, carta organisasi, jadual tugasan dan panduan serta peraturan menjalankan tugasan di tempat kerja. Dia mesti ada peraturan lah. Tak boleh orang kata main redah je kan. Dia ada peraturan dia. Okey, seterusnya kita tengok jawatan kuasa. Biasa dalam carta organisasi kita mulakan dengan yang paling tinggi, yang paling atas lah. Okey, yang pertama ialah penaung, yang kedua yang dipertua, yang ketiga naib yang dipertua setiausaha, naib setiausaha, bendahari, pemeriksa kira-kira dan ahli biasa. Ini yang ada dalam buku teks tingkatan 4. Maknanya mana-mana organisasi dekat luar sana pun perlu mengikuti seperti yang dituliskan cikgu ya? Ya, betul. Guideline lah. Ini adalah guideline. Ya. Okey, seterusnya peningkatan kendiri. Okey, yang apa yang kita perlu tahu ialah maksud ataupun konsep kendiri itu adalah persepsi seseorang tentang diri dari segi penilaian, tanggapan dan kepercayaan terhadap kekuatan serta kelemahan diri, sama ada positif atau negatif. Sebab apa Aiman? Kadang-kadang murid ni dia tak tahu dia punya kekuatan dia. Dia tak tahu dia punya kelemahan dia. Jadi apabila dia mengenali diri dia, dia dapat menonjolkan bakat dia. Macam contoh ni lah, pelajar-pelajar lelaki ni. Okey. Apabila dia dah buat kerja kursus, sekarang ni dia orang tengah sambung kerja kursus tingkatan 4 tahun lepas, jahitan. Lelaki-lelaki. Boleh ke cikgu lelaki ni? Jangan kata tak boleh. Mereka ni dah hampir siap baju kurta dia orang. Wah, cuba tengok tangan sikit. Lembut ke keras tu? Okey, wow. Walaupun dia first best, saya pun terkejut juga sebab walaupun dia orang pertama kali memegang mesin jahit, tapi dia orang punya kerja tu lebih cepat berbanding perempuan. Wow, nampak muka gangster cikgu, tapi tangan dia lembut je kan. Okey cikgu. Okey, yang seterusnya konsep kendiri dipengaruhi oleh aspek jasmani, psikologi dan pengalaman pembelajaran dia lah. Okey, faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kendiri ni ialah genetik, iaitu keturunan, dan yang kedua ialah persekitaran, apa yang dia nampak ataupun mereka lihatlah. Okey, yang seterusnya peningkatan kendiri amat penting dalam diri remaja untuk membuat keputusan. Okey, menentukan setiap tindakan yang akan diambil supaya betul, tepat serta sebagai persediaan masa depan. Okey cikgu. Yang seterusnya semangat kerja sepasukan. Okey, macam yang Emma cakap tadi, yang penting. Apa yang penting? Kerja sama. Okey. Okey, so dalam pasukan tu mesti ada komunikasi. Betul. Okey, kalau kita bekerja seorang, kita tak perlukan komunikasi. Tapi sebab kita kerja berpasukan, kita perlukan komunikasi. Apa itu komunikasi? Ialah proses pemindahan atau pertukaran maklumat dan idea antara dua atau lebih individu. Tapi jenis orang kadang dalam organisasi ni cikgu, dia diam je, dia pendam. Dia tak suka ke dia suka dia pendam cikgu? Tak boleh cikgu Tak boleh lah. Maksudnya dia tak bagi kerjasama lah dalam pasukan dia. Okey cikgu. Okey, so kenapa pentingnya komunikasi ni? Sebab untuk memudahkan pencapaian matlamat. Meningkatkan prestasi kerja. Okey. Dan mewujudkan semangat kekitaan yang membantu kejayaan organisasi. Teamwork lah. So apabila dia seronok bekerja dalam pasukan, so dia akan buat yang terbaik. Apa cara dia cikgu? Cara ataupun kaedah untuk kita berkomunikasi ni cikgu? Okey, pertama sekali kita kenal dulu dengan siapa, maksudnya ahli kumpulan kita. Macam kalau kita pergi team building, biasanya kita buat ice breaking kan. So kita kenal dululah. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Macam itulah dalam teamwork pun kena kenal dulu ahli kumpulan. Barulah kita boleh bekerjasama. Betul cikgu. Maknanya kita kena kenal. Macam saya lah baru kenal murid-murid ni cikgu. Saya pun dah jatuh cinta dengan mereka. Okey cikgu. Seterusnya. Okey, yang seterusnya terdapat beberapa kaedah komunikasi. Okey, so kita ada dua komunikasi, iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan. Saya selalu ingatkan murid-murid saya, komunikasi lisan ni yang menggunakan suara. Yang ada suara.
Okey, komunikasi bukan lisan pula yang tak ada suara, yang kita boleh sentuh dan yang kita boleh nampak. Okey, yang seterusnya bagi melaksanakan sesuatu program, antara perkara yang perlu dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dibentuk ialah menyediakan kertas cadangan, notis panggilan mesyuarat, senarai semak tugasan dan laporan aktiviti. So maksudnya kalau nak buat program, murid ni kena buat kertas kerja lah. Macam contoh dia nak buat jualan pada sempena hari co-curriculum. So dia kena buatlah kertas kerja. Tapi maknanya disebabkan murid-murid kena pandai untuk melakukan kertas kerja sebelum membuat satu program, cikgu. Ya, betul. Tapi disebabkan COVID-19 ni, so dia orang tak boleh nak buat program lah. Sepatutnya memang setiap tahun memang murid-murid saya buat program jualan pada hari co-curriculum. Murid-murid yang buat? Mereka masak, mereka packaging dan semua mereka uruskan. Daripada awal sampai akhir? Yes. Wah. Sebab saya nak mereka dedahkan dengan situasi yang sebenar. Untuk mungkin suatu hari nanti mereka ni akan jadi usahawan. Salah satu subjek sains rumah tangga ni dulu ekonomi rumah tangga. Dia dah di-upgradekan tahun 2018 menjadi sains rumah tangga. Dan salah satu tujuannya adalah untuk memudahkan ataupun membantu murid daripada bermulanya hasil masakan dan mereka dapat komersialkan. Okey, cikgu. Maknanya bukan setakat belajar memasak, tetapi akhirnya boleh berniaga. Ya, sebab ada dalam silibus tingkatan 4 ni. Tambah pula bulan puasa ni, cikgu, ya. Bazar Ramadan. Bulan puasa yang lepas, Bazar Ramadan tak kita tengok. Tak dapat buka kan? Jadi, oleh sebab itu, daripada belajar memasak sehingga kepada perniagaan. Ya, betul. Okey, yang seterusnya kita dah masuk ke bab 2, iaitu pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Okey, dalam pengurusan sumber keluarga ni kita kenali jenis keluarga dulu, Aiman. Jenis keluarga? Yes. Kita ada 4 jenis keluarga kat Malaysia lah setakat ni. Okey, yang pertama ialah keluarga nuklear yang terdiri daripada keluarga asas, ibu, bapa, anak kandung atau anak angkat yang tinggal bersama. Di bawah satu bumbung lah. Okey, yang kedua keluarga induk tunggal, iaitu ibu bapa yang tidak tinggal bersama dalam satu bumbung akibat perceraian, perpisahan ataupun meninggal dunia. Biasa kita dengar ibu tunggal, bapa tunggal. Inilah keluarga induk tunggal. Okey, yang seterusnya keluarga luas terdiri pada individu yang ada pertalian darah atau hasil perkahwinan seperti datuk, nenek, ibu atau bapa saudara dan sepupu yang tinggal dalam satu bumbung. So dia duduk ramai-ramai. Ni keluarga luas, ibu. Keluarga luas. Ada mak ngah, mak long, makcik. Sepupu, sepapat semua adalah dalam satu rumah tu. Okey, manakala keluarga poligami ialah bapa yang mempunyai 2 atau lebih isteri dengan anak masing-masing. Ini orang lelaki sukalah kot. Ya. Allah, saya cikgu, saya setia, cikgu. Alhamdulillah. Gitu. Okey, cikgu, ini dah 4 jenis keluarga yang ada, cikgu. Jadi maknanya setiap jenis itu, cikgu, memerlukan pengurusan sumber keluarga yang berbeza. Yes. Sebab nanti kita akan tengoklah berapa bilangan anak mereka, berapa bilangan ahli dalam rumah mereka. Makin banyak bilangan ahli, makin banyaklah pengurusan sumber yang dia kena buat. Penting tu, cikgu, ya? Sangat penting. Okey, seterusnya pengurusan sumber keluarga ialah suatu proses perancangan. Okey, kita rancang penggunaan, penilaian aktiviti menggunakan bahan atau punca yang terdapat pada diri dan persekitaran untuk mencapai matlamat. Apa yang ada pada diri kita dan ada persekitaran kita gunakan. Dalam keluarga kita lah. Okey, yang seterusnya kita tengok pengurusan sumber keluarga, bajet. Pernah dengar bajet? Bajet ni macam kira-kira, cikgu. Betul macam ke? Kira-kira, Cuba kita tanya murid kita, cikgu. Okey, bajet. Siapa nak cuba? Siapa yang nak cuba? Apa yang kamu tahu tentang bajet? Cikgu nak pilih siapa, cikgu? Untuk permulaan ni, mukadimah ni, siapa cikgu nak pilih? Okey, cikgu pilih Zarif Aklan. Okey, Zarif. Ya. Bajet ni apa? Dia Zarif? Bajet ni dia macam untuk apa? Mempertimbangkan suatu okey. Kita paparkan di skrin untuk bantu anda membaca. Okey, silakan. Betul. Dia merupakan satu pelan perbelanjaan, iaitu cara mengimbangi wang yang dimiliki dengan wang yang dibelanjakan. Okey, terima kasih, Zarif. Okey, betul.
Okey, dengan erti kata lain, wang yang kita ada dengan yang kita nak belanja, itu adalah bajet. Dalam kehidupan kita, kita sentiasa berkira-kira untuk kita membeli sesuatu barang dan untuk kita membelanjakan suatu barang tu. Kalau kadang-kadang cikgu biasa hujung bulan ni lari bajet lah cikgu. Kan? Sebab tu ada nasib bajet. Sebab tu ada nasib bajet. Sebab tu ada nasib bajet. Sebab dia membantu mereka-mereka yang bajet-bajet di hujung bulan. Tapi orang kata berbajet-bajet dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, betul. Boleh cikgu? Bolehlah. Bolehlah cikgu. Bolehlah. Okey, kenapa kena bajet ni cikgu? Apa tujuan dia? Okey, tujuan dia yang pertama mencapai matlamat, keperluan dan kehendak. Kadang-kadang saya bagi cadangan kat murid ni ataupun contoh kat murid ni senang. Okey, kamu nak raya kan? Kamu nak raya hebat, kamu nak pakai kasut mahal. Okey, so kamu perlulah ada bajet. So duit yang sekolah mak kamu bagi setiap hari tu kamu simpanlah. Berapa yang kamu nak belanjakan untuk beli baju raya. So murid-murid mudah nampaklah kalau kita bagi contoh yang mereka lalui. Daripada kita bagi contoh yang mereka tak lalui, mereka tak nampak. Tapi masalah cikgu dah nak raya baru nak simpan cikgu. Patutnya kena simpan daripada awal cikgu Rasanya dia orang dah menyimpan ni. Oh ya. Dia orang dah menyimpan ni sebab biasanya sebab ni silibus tiap tahun 4. Dia orang tahun lepas tiap tahun 4, tahun ni dia orang tiap tahun 5. Banyaklah tu duit mereka cikgu. So maksudnya dia orang ni dah belajarlah. Okey, tujuan lagi cikgu? Okey, yang kedua membantu individu membuat keputusan tentang jumlah wang yang akan dibelanjakan dan disimpan. Okey cikgu. Okey, yang ketiga mengenal pasti sumber pendapatan yang boleh dibelanjakan. Kat mana sumber pendapatan tu? Melalui simpanan. Ya. Mengubah suai perbelanjaan mengikut keperluan dan kehendak. Okey, kita ubah suai. Yang keperluan tu kita kena utamakan, yang kehendak tu kita kemudiankan. Mengikut duit yang kita ada. Tapi kadang-kadang kehendak tu yang dulu cikgu. Itulah. Nak pakai baju mahal-mahal, branded itu lah apa nafsu semua cikgu. Namanya tu. Itu nafsu cikgu Itu nafsu. Alamak, terkena pula saya hari ni cikgu. Tak ada niat pun, minta maaf. Okey cikgu. Okey, dan yang paling penting adalah mengelakkan pembaziran. Ya, itu poin paling penting cikgu. Ya, kalau kita dah ada bajet, contoh macam tahun lepas kita dah ada beli baju raya tapi kita tak sempat nak beraya kan? Okey. So tahun ni kita guna. Pakai semulalah. Pakai semulalah, jangan dibeli lagi. Kalau dibeli lagi, itu yang berlaku pembaziran. Dia nak cukupkan color cikgu. Kalau merah dah ada, color hijau dah ada, color biru je tak ada lagi. Itu biasa. Biasa orang perempuan. Okey, dia nak cukupkan color Ya, betul. Okey, yang seterusnya pengurusan konflik. Okey. Konflik. Setiap manusia dia ada konflik. Okey. Punca konflik ni datang daripada mana? Okey, yang pertama sekali ialah masalah kewangan. Okey, duit lah kan. Kalau tak ada duit, tak cukup duit, tu yang berlaku pergaduhan. Yang kedua ialah halangan komunikasi. Halangan komunikasi ni maksudnya apa yang disampaikan tu tak diterima. Dia ada dia punya halangan-halangan lah di antaranya. Dan yang ketiga ialah cara didikan ibu bapa. Inilah yang sangat penting juga kan. Sebab apa yang kita lalui adalah disebabkan oleh didikan ibu bapa kat rumah lah. Ini paling penting cikgu ya. Tambah-tambah dalam musim COVID kita kan, dalam musim PKP ni mereka duduk di rumah. Jadi perkara ini sangat mustahak. Bila mana ibu ayah dapat membentuk anak-anak ini dengan macam ni kan kita dah nak start PDPR semula lepas raya. So ibu bapa lah memang memainkan peranan penting untuk membimbing anak-anak supaya join kelas Google Meet lah. Macam ni lah. Dan saya rasa cikgu mereka dah cukup-cukup bersedia sebab mereka pun telah melalui fatrah sebelum-sebelum ini cikgu kan. Moga dipermudahkanlah insya-Allah. Sebab mereka ni adalah calon SPM tahun ni kan. Penting cikgu ya. Ya betul. Okey, yang seterusnya konflik menimbulkan kesan. For sure lah akan ada kesan positif dan kesan negatif. Ya. Okey, dan cara macam mana kita nak meningkatkan hubungan baik dalam keluarga? Yang pertama ialah komunikasi yang berkesan. Penyesuaian diri dengan budaya dan tradisi antara keluarga mertua. Ada mertua kan? Aiman ada mertua kan? Cikgu. Susah juga cikgu kadang-kadang Ya. Tambah-tambah kalau macam berlainan negeri. So kita baru mengenali kita punya keluarga mertua. Dia orang punya cara gaya hidup mereka pun beza. Kalau tiap-tiap tahun raya dekat belah mak ayah saya je lah cikgu. Tak boleh lah. Tak boleh cikgu Tidak adil. Tak adil. Okey. So inilah yang kita perlukan, komunikasi. Bincanglah. Tapi saya anak bongsu cikgu.
Saya manja dengan mak saya. Kena Alah, hari-hari, tiap-tiap tahun kena balik bawa mak saya. Tak boleh cikgu Tak boleh lah, tak ada adil. kesian isteri tu. Ya, cikgu. Dia kena buat penggiliran. Betul. Okey cikgu. Okey, yang seterusnya perbincangan secara bersama-sama. Itu paling penting cikgu kan. Bincang elok-elok. Benda boleh bincang, kenapa nak gaduh? Boleh bincang cikgu, apa nak gaduh Kan? Okey, yang seterusnya pengurusan tempat kediaman. Okey, apa maksud tempat kediaman ni? Tempat tinggal lah. Ni kira rumah lah cikgu Rumah lah, tempat kita berteduh. Okey. Maksudnya pun memberi perlindungan kepada keluarga seperti pangsa puri, rumah teres, rumah banglo, rumah papan. Apa sahaja rumah, itulah tempat tinggal. Okey, so macam mana kita nak pilih tempat tinggal kita ni? Ini adalah faktor-faktornya. Okey cikgu. Faktor-faktornya ada 5, ada 6. Ni cara kita nak pilih rumah cikgu Cara kita nak pilih rumah. Okey, cikgu nak Nur Kristina, tolong bagi cikgu faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis dan kawasan tempat kediaman. Akronim yang cikgu biasa bagi tu apa? Ingat tak? Akronimnya Pak Pandai sakit lengan kena alatan. Alamak, Pak Pandai sakit lengan kena alatan. Bukan yang tu. Kristina bukan yang tu, Kristina. Ini faktor mempengaruhi jenis kawasan tempat kediaman. Ingat tak pi 3K? Pi 3K. Ingat tak? Confuse lah ni. Gabra lah ni. Yelah, ramai orang tengok ni cikgu. Ya. Okey, tak apa. Mungkin ada murid lain nak bantu cikgu, boleh? Okey, boleh kita buka. Siapa boleh bantu pi 3K? Siapa boleh? Biasa ada hero-hero nak bantu ni. Pi 3K. Siapa ingat? Pi 3K. Najwa boleh tolong Najwa? Okey. Ada yang nak cuba? Boleh, siapa boleh tolong? Pi? Pi 3K. Ni, pi 3K. P I E K yang pertama, K yang kedua dan K yang ketiga. Okey, cikgu, mereka ni belum panas enjin lagi ni cikgu. Ini mesti gabra ni. Okey. Okey, cikgu terangkan saja. P yang pertama ialah pendapatan keluarga. Yang kedua ialah infrastruktur ataupun kemudahan infrastruktur, estetika, keperluan, keselamatan dan kejiranan. Inilah yang kita nak tengok masa kita beli rumah. Nanti kalau nak pilih rumah cikgu kena ada ciri-ciri ni lah cikgu. Yalah, mesti ada pendapatan, mesti kita nak tahu cukup tak gaji kita untuk kita bayar ansuran. Kemudahan ada tak? Kemudahan jalan raya, masjid, sekolah yang macam berdekatan. saya suka rumah banglo cikgu. Boleh, tak ada masalah. Tapi nak rumah banglo ni gaji nak kena besar. So kita kena tengok pendapatan keluarga. Ya, betul. Estetika ni yang berkaitan dengan keindahan, kecantikan, ada taman permainan. Panorama cikgu ya. Kita nak rumah kita yang berdekatan dengan kawasan-kawasan tasik yang cantik kan. Okey, keperluan ni mempengaruhi dia punya bilangan ahli. Ya. Berapa orang? Kalau 4 orang ahli, anak dia 4 orang, maka dia kena cari rumah yang ada 5 bilik. Ya. Sebab untuk setiap anak-anak dia tu mesti ada bilik. Okey. Keselamatan ni pun kita nak mesti rumah kita dilengkapi oleh jeriji ataupun kita panggil grill kan. CCTV, pengawal keselamatan dan akhir sekali kejiranan. Kita nak jiran yang macam mana? Kita nak jiran macam mana? Macam contoh, saya kejiranan saya adalah semua Melayu sebab result rumah saya adalah result untuk Melayu. Saya kejiranan saya cikgu, kalau waktu bulan puasa hari tu cikgu, mereka suka berkongsi-kongsi juadah. Ya, betul. Samalah. Seronok cikgu kan? Tintang. Apa di antara juadah je cikgu? Kuih, banyak kuih. Tapi yang 2 hari lepas saya dapat buah mangga 2 biji. Buah mangga 2 biji. Seronoknya lah dapat jiran macam tu ya. Okey cikgu. Okey, yang seterusnya ialah ruang dalam tempat kediaman. Okey, dalam rumah kita tu ada ruang. Ada 3 ruang utama. Yang pertama ialah ruang sosial, ruang persendirian dan ruang kerja. Ruang sosial ni adalah untuk kita berkomunikasi. Macam contoh ruang tamu. Dengan ruang makan. Kan biasanya tempat-tempat tu kita bercakap kan? Itu ruang sosial cikgu kan? Tapi kadang-kadang tak berapa sosial cikgu. Sebab semua main telefon. Itu salah siapa? Itu salah saya cikgu. Okey, yang seterusnya ruang persendirian. Kita nak bersendirian. Okey, macam contoh
bilik tidur kita Oh, okey. dengan tandas. Kita tak bawa ramai-ramai kan masuk tandas. Ada kan? Betul lah cikgu. Okey, dan yang ketiga ialah ruang kerja. Nama lagi kerja, masih tempat untuk kita buat kerja. Ya. Macam contoh, kita punya tempat kerja kita lah. Okey. Workstation kita. Ada meja, ada kursi. mesin basuh. Cikgu, mesin basuh tak boleh Boleh, sebab Boleh itu juga? dikategorikan sebagai ruang mendobi. Oh, ruang mendobi. Pandai. Ruang mendobi. Okey cikgu. Dan satu lagi, ruang kerja adalah kat dapur lah. Okey, yang seterusnya faktor yang mempengaruhi keselesaan ruang kediaman. Okey, yang ni Kristina. Cakap sekali lagi Kristina. Silakan. Akronimnya. Akronimnya Pak Pandey. Pak Pandey sakit lengan, kena alatan. Okey, kenapa Pak Pandey? Kenapa Pak Pandey? Kenapa Pak Pandey? Sebab Pak Pandey sakit lengan kena alatan. Oh, itu maksud dia cikgu. Ya, saya memang suka bagi kepada murid akronim ni untuk memudahkan dia menghafal. Oh, saya ingat poin seterusnya adalah Pak Pandey. Bukan tidak, bukan. Okey cikgu. Jadi apabila murid ingat yang tu macam tadi kan pi 3K. Apabila ada je tajuk berkaitan dengan ni, dalam fikiran mereka pi 3K. Kalau yang ni pula mempengaruhi ruang keselesaan, mereka terus fikir Pak Pandey tadi. Maknanya penting cikgu kalau dalam rumah yang kita nak pilih tu pencahayaan, pengudaraan, skema warna, lantai, penutup lantai dan keselamatan. Cikgu boleh jelaskan selepas ini cikgu? Boleh. Kita berehat seketika. Okey. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini banyak lagi akan kita bicarakan. Kembali semula dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini subjek kita memang cukup menarik cikgu. Saya suka sangat. Sebab apa cikgu? Ia melibatkan rumah kita, environment kita, keluarga kita. Tapi sebelum tu cikgu, depan ni kita ada satu kad yang cukup menarik cikgu, dikirimkan oleh murid kita daripada Nur Izzah Roslan dan Nur Diana Faizal SK Pendidikan Khas Batu Pahat. Okey cikgu, boleh saya buka? Boleh, Baik. Yang pertama sekali dia ada sebut dekat sini cikgu. Mudik ke hulu mencari palas, buat ketupat di hari raya. Jasa guru tidak terbalas, mendidik kami sehingga berjaya. Pergi ke sawah menanam padi, pulang ke rumah lewat petang. Jasa guru sentiasa di hati, akan sentiasa kami kenang. Wow, dia siap ada gambar lagi lah cikgu. Dia kata tarik di sini. Kreatif betul ya. Wow. Okey. Macam-macam gambar dia dekat sini cikgu. Nak menunjukkan inilah suasana ketika mana kita berada di sekolah cikgu ya. Okey, terima kasih kepada pengirim kita dan ini cikgu tanda penghargaan murid kita kepada guru-guru yang kita semua sayangi. #terima kasih cikgu. Alright cikgu, hari ini kita dalam subjek sains rumah tangga. Tadi kita ada belajar dengan cikgu iaitu kalau kita nak cari rumah ni cikgu, yang paling penting kita ada pencahayaan, pengudaraan, skema warna. Mungkin cikgu boleh terangkan. Okey, saya terangkan sikitlah. Okey, pencahayaan ni meliputi lampu. Pengudaraan meliputi kipas. Skema warna, kita nak warna, dia ada banyak warna yang terang, warna yang gelap untuk menampakkan keluasan sesuatu ruang. Lantai dan penutup lantai ni jubin, kapet. Keselamatan ni macam tadilah ada jeriji kan, dan alatan serta kelengkapan sofa yang bersesuaian ataupun perabot yang bersesuaian. Okey. So kita nak masuk kepada next slot iaitu tips mudah menjawab. Okey. So yang ni lah saya rasa murid tunggu-tunggu yang ni lah, macam mana nak jawab soalan kan dengan mudah. Okey, yang pertama latih diri atau biasakan menulis nota ringkas atau peta iting. So, saya sentiasa menggalakkan murid untuk membuat nota menggunakan pen yang pelbagai warna. Okey, sebab warna tu salah satu memainkan peranan untuk mudah kita mengingat.
Okey, jenis-jenis iaitu maksud, fakta, simbol, urutan, klasifikasi, kriteria, kaedah, prinsip adalah untuk menjawab bahagian A iaitu struktur lah. Yang kedua, poin yang kedua, biasakan menulis tangan nota ringkas sambil tulis, sambil ingat dan hafal. Yang inilah yang tadi yang saya cakap, Pi 3K, Pak Pandey tadi. Jadi apabila mereka jumpa je soalan-soalan yang berkaitan dengan fakta-fakta tadi, mereka terus tulis poin-poinnya di tepi. Okey, yang kedua ialah bahagian B. Okey, apa yang murid perlu buat sebelum menjawab? Kenal pasti kehendak soalan. Biasanya murid-murid ni terlalu excited menjawab tanpa mereka baca dulu soalan tu dengan betul dan mereka jawab tak mengikut apa yang soalan tu minta. Kebanyakan mereka rugi kat situ. Banyak dia orang bagi, tulis panjang tapi tak mengikut kehendak soalan. Yang kedua, kenal pasti jawapan yang bersesuaian dengan gambar atau rajah bermaklumat. Faktor, kaedah, ciri dan lain-lain. Lihat wajaran markah, ini pun sangat penting. Kalau markahnya 2, hanya bagi mengikut 2 markah sahaja. Tak perlu bagi lebih. Nanti rugi masa dan jawapan yang seterusnya tu tidak dikira lah. Okay. Yang seterusnya, bina atau sediakan ruang jawapan dan semak semula. Maksudnya apabila jawapan tu dah ditulis, pastikan semak semula at least kali kedua lah. Dah siap tulis, semak. Jangan tulis je, dah terus. Kan? Biasakan apabila membuat latihan dalam kelas dengan menulis rangka jawapan di tepi ruang jawapan sebelum menjawab pada ruang jawapan bagi mudah mengingat sewaktu ulang kaji. Okey, boleh tak? Boleh. Okey, cikgu. Okey, yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Okey, ini contoh soalan bahagian A. Okey, jadual 1 adalah tentang jenis komunikasi dan contoh komunikasi. Okey, lengkapkan jadual di bawah dengan menyatakan satu contoh komunikasi yang sesuai dengan jenis komunikasi itu pada ruang yang disediakan. Okey, cikgu Najwa, boleh tolong cikgu jawabkan soalan ni? Okey, berikan contoh komunikasi lisan. Okey. Boleh dekatkan mikrofon sikit? Dekatkan mikrofon. Contohnya mesyuarat, tangan atau tuga. Okey, sekali lagi. Okey, sekali lagi. Contohnya mesyuarat, tangan atau tuga. Okey, mesyuarat cikgu dia kata. Okey, lisan mesyuarat. Okey, boleh terima ada suara cikgu? tak? Ada suara tak mesyuarat? Ada cikgu. Ada. Jadi dia kategori Lisan. lisan. Okey, betul tak? Betul. Okey, Okey. bukan lisan. Bukan lisan tadi dia bagi contoh apa? Bukan lisan. Siapa nak bantu? Boleh? Bukan lisan tu Najwa, Okey. Najwa jawab tu. Najwa. Sekali lagi Najwa. Tak dengar dia punya tu. Tak dengar lah Najwa. Okey, tak apa. Mungkin ada kawan kita nak bantu. Silakan. Bukan lisan. Okey. Okey, Afika. Bukan lisan, contohnya seperti majalah dan media elektronik. Okey, betul. Tepat sekali. Yang tu tak ada keluar suara cikgu Tak ada keluar suara. Kita boleh pegang, kita boleh tengok. Okey. Okey, soalan yang seterusnya, soalan nombor 2. Rajah 1 menunjukkan satu struktur keluarga. Okey, berdasarkan rajah 1, apakah struktur keluarga itu? Okey, siapa nak jawab? Zack. Okey, nama dia Iman Aiman. Oh, Iman Aiman. Okey, apa struktur keluarga itu, Iman? Keluarga nuklear. Okey, kita tengok jawapan. Okey, betul. Keluarga nuklear yang terdiri daripada ibu, bapa dan anak-anak. Okey, soalan yang kedua, nyatakan 2 faktor yang mempengaruhi peranan ahli keluarga. Okey. Siapa? Apa? Bagi 2 faktor sahaja. Okey, Iman. Umur dan jantina. Umur dan jantina. Sama ada lelaki atau perempuan cikgu Ya, betul. Dia ada 5 sebenarnya. Faktor ni ada 5. Okey, umur, jantina, sosio-budaya, saiz dan komposisi dan satu lagi kedudukan ahli keluarga. Okey. Okey, so kita pergi ke soalan yang ketiga. Maklumat berikutlah tentang Cik Ali. Okey, maklumat ni gariskan iaitu bekerja sebagai guru.
Okey, dan dia mempunyai 3 orang anak berumur 15 hingga 20 tahun dan masih belajar. So murid-murid pun perlu gariskan maklumat inilah pada kertas soalan mereka. Berdasarkan maklumat itu, nyatakan 2 faktor mempengaruhi jumlah pendapatan dan perbelanjaan mereka. Aha. Okey, siapa boleh bagi jawapan kat cikgu? Silakan. Kristina. Okey, Kristina. Apa jawapannya? Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, saiz, komposisi dan kitaran hidup. Okey, pendidikan tu kamu dapat maklumat daripada mana? Dia sebagai seorang guru. Okey, betul. Okey, bagus. Okey. Okey, yang kedua tadi saiz, komposisi dan kitaran hidup. Maklumatnya diambil di sinilah 3 orang anak. Oh. Itu maksudnya saiz lah bilangan keluarga. Okey, yang seterusnya Rajah 2 menunjukkan catat alih. Langkah menyelesaikan satu tugasan. Lengkapkan catat alih itu pada ruang yang disediakan. Siapa boleh jawab? Silakan, Okey, Farid. Okey. Pertama, menetapkan matlamat. Kedua, membina carta organisasi. Okey, Ketiga, betul. menetap jangka masa tugasan. Keempat, melaksanakan tugasan mengikut tema. Kelima, mencari sumber yang jelas dan sahih. Okey, tepat sekali. Okey. Okey, ini langkah-langkah ni Aiman, kita tak boleh nak skip. Oh, Maksudnya- kalau tukar urutan dia tak boleh, cikgu? Tak boleh lah sebab Oh, namanya okey. langkah. Okey, macam contoh kita makan nasi. Patutnya pergi ambil pinggan dulu baru Baru boleh senduk cedok nasi. kan. Ha. Ini kalau senduk nasi nak letak kat mana? Tumpah, cikgu. Itu yang selalu saya cakap kat murid lah, nak bagi dia orang nampak kenapa langkah ni perlu ikut susunan dia ataupun langkah dia. Okey, seterusnya soalan yang kelima, bekerja sebagai penolong tadbir berpendapatan 1,900. Pada hujung minggu beliau berniaga burger dan isterinya mengambil upah membuat kuih muih. Ini adalah maklumat. Okey. So kita jawab. Berdasarkan pernyataan itu, nyatakan sumber pendapatan Cik Manaf. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Okey, Ain Syafiqah. Sumber utama. Utama dia gaji. Okey. Manakala sumber alternatif dia menjual burger. Okey, menjual burger ataupun berniaga burger. Burger. Okey, betul. Okey, yang seterusnya soalan yang keenam ini berkaitan dengan situasi dalam keluarga. Kena pasti punca konflik berdasarkan situasi itu pada ruang yang disediakan. Okey, Anas mengalami tekanan sebab apa? Masalah untuk membeli bahan rujukan. Okey, siapa cikgu. boleh jawab? Sebelum kita nak pergi kepada jawapan cikgu, kita ya. berehat seketika. Okey, boleh. Okey, murid-murid, sambil-sambil tu boleh fikirkan jawapannya. Jangan ke mana-mana, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Hari ini kita dalam subjek Sains Rumah Tangga dalam topik yang cukup menarik, pengurusan sumber keluarga dan tempat kediaman. Cikgu, saya kalau nak buat rumah nanti, cikgu, saya nak rumah yang besar-besar, cikgu. Rumah banglo. Boleh, cikgu? Boleh, asal ada duit. Yang penting ada duit, cikgu. Ya, betul. Sebab tu yang poin yang pertama cikgu sebut tu adalah berkaitan dengan pendapatan. Ya. Okey, cikgu. Seterusnya? Okey, kita teruskan. Okey, Anas mengalami tekanan dan masalah untuk membeli bahan rujukan. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Okey. Saya, cikgu. Okey, Zarif Aklan. Okey, punca konfliknya apa? Masalah? Punca konfliknya masalah kewangan. Ya, betul. Sebab dia tak ada cukup duit lah untuk dia beli bahan rujukan. Beli bahan rujukan. Ya, betul. Okey, yang kedua, ibu bapa sering bergaduh menyebabkan Syafiqah terlibat dengan budaya negatif. Okey, ini punca konfliknya apa? Cara didikan ibu bapa dia. Ya, betul. Menyebabkan anak dia jadi macam tu. Ya, betul.
Okey, dan yang terakhir, Lina sering bergaduh dengan kakaknya kerana berbeza pendapat. Okey, apa punca konfliknya? Yang ni saya rasa halangan komunikasi kot. Ya, betul. Ya, sebab bila Oh, bergaduh ni memang puncanya komunikasi je lah. Okey. Wow. Tahniah Mantap Zarif. Seterusnya cikgu. Terima kasih. Okey, kita dah masuk kepada bahagian B. Aiman, kita dah masuk ke bahagian B iaitu bahagian esei lah. Ini murid-murid sangat fobia bahagian esei. Oh, kenapa pula ni cikgu? Sebab mereka selalu tanya, cikgu kena buat dalam bentuk karangan ke? Jadi saya kata tak perlu buat dalam bentuk karangan. Nama je bahagian esei. Tapi kamu perlu bagi poin-poin yang boleh mengukuhkan kamu punya pujahan jawapan. Okey, itu cara dia cikgu Macam mana mudah untuk kita mendapatkan markah. Saya memang menggalakkan murid-murid saya jawab dalam bentuk poin lah. Tapi maklumatnya mesti tepat. Okey. Okey, macam ni Encik Seven seorang doktor, ini adalah maklumat dia. Isterinya seorang suri rumah, berniaga dalam talian, mempunyai 3 cahaya mata. Okey, kita tengok apa faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan sumber keluarga. Dia minta terangkan. Bila kita terangkan, kita kena bagi kenyataan ataupun keterangan mengenai sesuatu faktor tersebut. Kita tengok dia punya jawapan. Okey, yang pertama taraf pendidikan. Apa yang kita nampak taraf pendidikan tadi adalah dia adalah seorang doktor. Taraf pendidikan yang tinggi cikgu Okey, yang kedua ialah taraf sosioekonomi sebab dia ada pendapatan kat situ. Saiz komposisi dan kitaran hidup, dia ada bilangan anak dia. Okey, kita tengok Encik Servam seorang doktor mempunyai taraf pendidikan yang tinggi. Okey, so sebab itulah dia adalah taraf pendidikan. Okey. Okey cikgu. Tersentuhlah pula ya. Okey, Right. jap. Tadi di antara itu soalan untuk bahagian esei cikgu Bahagian esei. Berapa markah untuk keseluruhan cikgu? Biasanya untuk soalan tu 10 atau 12 lah. Dia bergantung kepada situasi. Tapi macam soalan tadi 9 sahaja. 9 sahaja. Dia bergantung kepada maklumat yang diberi ni. Kalau banyak maklumat maka banyaklah keterangan dia. Okey, so beliau berkeupayaan tinggi dan berpengalaman mengurus sumber dengan bijak sebab dia ada pendidikan. Okey, taraf sosioekonomi keluarga pula, pendapatan Cik Selva yang tinggi tadi dapat memperolehi sumber yang banyak dan berkualiti sebab dia ada duit banyak. Okey. Dan dia dapat membantu pengurusan keluarga dengan isteri dia membuat jualan tadi kan, membantu untuk tambah pendapatan. Okey, manakala saiz komposisi dan kitaran hidup, ahli keluarga Encik Selvam yang kecil dapat menikmati agihan sumber yang lebih berbanding keluarga besar. Kalau keluarga kecil ni pola pembelanjaan pun kecil lah. Ya. Keluarga berada di peringkat perkembangan dan perlukan sumber kewangan yang banyak sebab anak-anak tengah membesar. Okey, yang kedua berkenaan dengan, okey kita skip yang ni, kita go through dengan ni. Yang tadi kan yang berkaitan dengan ruang keselesaan yang tadi Aiman tanya kan. Okey. So kita tengok apa yang kita nampak pada slide tadi. Dia ada kipas. Nampak ruang tamu cikgu. Nampak ruang tamu kan. Ada kipas, ada lampu, ada lansir, ada ni apa ni? Kapet. Ada kapet. Ada sofa. So kita tengok jawapan dia, pengudaraan. Okey. Pengudaraan yang baik seperti mempunyai kipas. Pencahayaan, ada sumber pencahayaan iaitu lampu. Alatan dan kelengkapan seperti sofa dan meja yang disusun secara sistematik supaya tidak menghalang laluan. Tingkap perlu je tingkap. Tingkap ni termasuk pengudaraan lah. Pengudaraan. Ya. Lantai dan penutup lantai seperti pemaidani yang mudah dijaga. Okey. Okey. Ni kita tengok apa masalah dia. Ini kan Aiman tengah nak buat rumah kan. So kita nak renovate dapur, kita kena tahu kedudukan peti sejuk tu kat mana, sinki kat mana, dapur kat mana, meja kerja kat mana. Kalau kita tahu. Buat je cikgu? Tak boleh sebab dia ada masalah-masalah. So nanti kita tengok apa masalah ni. Kena susun siap-siap cikgu Ya, dia kena susun. Apa masalah pada gambar ni cikgu? Okey, masalah. Yang pertama, dapur berhadapan dengan tingkap. Alamak. Kenapa dapur tak boleh berhadapan dengan tingkap? Sebab api mudah terpadam. Kan ada angin. Nanti makanan tak masak,
Okey, yang seterusnya dapur perlu. Okey, cara mengatasinya, dapur perlu jauh daripada tingkap. Okey, yang kedua, dapur bersebelahan dengan sinki. Sebab apa tak boleh? Sebab nanti air sinki mudah terpercik ke dapur. Jadi cara mengatasinya, dapur perlu jauh daripada sinki. Okey. Senang je kan? Itu solusi dia, cikgu. Solusi dia. Dan yang terakhir? Yang terakhir, meja kerja jauh dari peti sejuk. Sebab apa? Melambatkan pergerakan. Contoh peti sejuk dekat sana, meja kerja kat sini kan lambat. Yelah, jauh. nak ambil bahan-bahan Nak ambil bahan. Kuali dah panas. Maknanya kena dekat cikgu Dia kena dekat. Okey. So cara mengatasi peti sejuk perlu berhampiran dengan meja kerja. Okey cikgu, saya suka sangat subjek ni cikgu. Sebab apa? Sebab inilah yang kita buat hari-hari. Kalau kita tengok kan macam Najwa, dia hari-hari masak cikgu. Betul, dia tolong mak dia dekat rumah. Ni nak berbuka nanti ni. Dengan airnya, dengan semualah cikgu. Ini jenis imannya. Iman paling rajin cikgu. Dia paling rajin. Mak, hari ni makan apa mak kan? Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita dari SMK Si Jangkang Jaya Selangor. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nik Suhaila. Mungkin sikit cikgu pesanan terakhir untuk murid-murid kita ni cikgu yang rajin di rumah ni kan. Okey, pesanan terakhir cikgu untuk anak-anak murid cikgu, teruskan jaga penjarakan di rumah. Okey. Teruskan belajar, jangan mengharapkan cikgu semata-mata. Sebab nanti kita akan meneruskan dengan PDPR untuk SPM kamu 2021. Nanti waktu kelas macam ni tau, pakai baju smart-smart macam ni. Betul cikgu? Betul. Walaupun kita berada di rumah, kita tetap sempoi pakai baju sekolah macam ni. Supaya ada semangat nak belajar tu. Okey, jadi kita dah berada di akhir siaran cikgu. Terima kasih banyak. Terima kasih murid-murid. Berikan lambaian kasih sayang anda. Bye-bye sikit. Alright, terima kasih murid-murid kita. Kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada anak-anak yang akan mengambil SPM pada tahun ini. Saya Saiful Hasli bin Ramli, ayah kepada salah seorang calon SPM tahun ini, Iman Zahin. Saya doakan Iman Zahin dan juga rakan-rakan beliau semoga berjaya untuk menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Dengan berkat doa ibu bapa, insya-Allah anda semua akan berjaya. Doa, usaha dan doa. Itu resepinya. Yosh! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiza binti Ramli, merupakan ibu kepada salah seorang calon SPM tahun ini, iaitu Danisha Alia binti Syahrul Rizal. Saya mendoakan semoga semua anak-anak calon SPM tahun ini dapat menjawab peperiksaan dengan baik, dikurniakan kesihatan dan sentiasa tenang sepanjang tempoh peperiksaan ini. Banyakkan bermohon dan berdoa kepada Allah, semoga dipermudahkan segala urusan dan mendapat keputusan yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Teruskan berusaha, kuatkan semangat, buat yang terbaik. Tawakal kepada Allah, insya-Allah anda semua mesti berjaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Azmawati Muhammad, ibu kepada salah seorang calon yang akan menduduki peperiksaan tahun 2021. Saya mendoakan agar semua calon SPM sentiasa di dalam perlindungan dan jagaan Allah, diberikan kesabaran, ketenangan dan ketabahan dalam usaha untuk memberikan yang terbaik dalam peperiksaan nanti, walaupun negara kita sedang dilanda pandemik. Jangan mudah putus asa. Teruskan usaha anda dan jangan lupa banyakkan berdoa kepada Allah dengan sepenuh dan seikhlas hati anda.